Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadil asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. ربي يسر ولا تعسر وبتمم بالخير يا فتاح يا فتاح يا عليم يا عليم وبك نستعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah ibu ayah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, syukur kepada Allah. Hari ini adalah hari Khamis ya. Hari Khamis bersamaan 14 Mac 2024. Alhamdulillah. Ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sambung pengajian kita tadabbur surah Ad-Duha bermula daripada ayat yang kelima insya-Allah ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarullah. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. Sadaqallahul Azim. Jadi ibu ayah yang dirahmati Allah, ayat yang kelima, Allah memberi khabar gembira kepada Nabi SAW dengan balasan yang besar, ganjaran yang besar. Kan ayat 1 sampai ayat 4 kan Allah Ta'ala bagi tahu Allah Ta'ala tidak meninggalkan Nabi, Allah Ta'ala tak benci pun pada Nabi. Kenapa turunnya ayat semalam kita bincang? Kerana orang-orang kafir khususnya isteri kepada Abu Lahab, dia kata apa? Dia kata Nabi ni Allah Ta'ala benci, pasal tu wahyu tak turun dekat Nabi sekian lama, dalam 15 hari. Allah Ta'ala kata Allah Ta'ala tak benci pun pada Nabi. Lalu ayat kelima ni Allah Ta'ala beri khabar gembira kepada Nabi SAW. Wala saufa. Cuba ibu ayah tengok. Cuba tengok. Wala saufa, ada tak? Saufa tu makna akan. Tapi sebelum akan tu ada tak pasti ataupun tentu ataupun benar-benar? Terjemah menunjukkan penegasan terhadap ayat tersebut. Ada tak? Cuba tengok Quran terjemah masing-masing. Saufa tu akan. Tapi ada tak sebelum tu? Pasti ke, tentu ke, pada terjemahan. Ibu Zanita, sungguh akan. Ada sungguh. Sungguh tu datang dari mana ibu? Datang daripada huruf lam. Kalau saufa yu'ti saja, kalau saufa saja akan. Ada la saufa, sungguh akan. Okay, maksudnya ni janji Allah Subhanahu wa taala. Jadi wala saufa dan sungguh akan yu'tika. Yu'ti mengurniakan. Yu'ti ni boleh terjemah memberi. Tetapi kalau pemberian itu datang daripada Allah, cantik kita terjemahkan sebagai mengurniakan. Okay, dan sungguh Allah Ta'ala akan mengurniakan ka yu'tika, ka tu engkau tu Nabi Muhammad SAW. Rabbuka oleh Tuhanmu. Maknanya sungguh kelak Tuhanmu akan kurniakan kepadamu. Adalah ibu ayah ya. Sungguh, ayat kelima. Sungguh kelak Tuhanmu akan kurniakan kepadamu. Kurniakan apa? Kurniakan apa yang engkau inginkan wahai Muhammad. Itu maksud dia. Okey. Jadi ulang balik. Wala saufa, dan kelak pasti Tuhanmu akan kurniakan kepadamu wahai Muhammad apa yang
engkau inginkan, fatarda, lalu engkau pasti akan redha. Engkau pasti akan redha dengan kurniaan Allah Subhanahu wa taala. Okey. Ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu terjemah ayat yang kelima. Apa tafsiran dia? Ai wala saufa yamnahuka rabbuka ata'an jazilan. Pasti Tuhanmu akan kurniakan padamu wahai Muhammad pemberian yang agung. Wa ni'matan kabirah. Ini saya baca dalam kitab lah ya, saya terjemahkan dalam bahasa Melayu. Dan nikmat yang besar fid dunia wal akhirah, di dunia dan juga di akhirat. Apa nikmat besar kat dunia ibu ayah? Amma fid dunia fahuwal fathu fid din. Di dunia ni Allah Ta'ala kurniakan kemenangan dalam agama. Islam tersebar seluruh dunia. Di dunia lagi Allah Ta'ala tunaikan permintaan Nabi ataupun hasrat Nabi, iaitu Islam tersebar. Maka di dunia Islam tersebar di seluruh dunia. Wa amma fil akhirah, adapun di akhirat, fahuwa sababu wal sawabu wal haudu wa syafa'ah li ummati. Apa hasrat Nabi, kehendak Nabi di akhirat nanti? Iaitulah balasan yang baik kepada baginda. Allah kurniakan kepada baginda telaga, di mana kita semua umat Nabi SAW akan berkumpul di telaga Nabi. Dan juga Nabi minta Allah Ta'ala kurniakan kepada baginda, untuk baginda dan bagi syafaat kepada umat. Allah Ta'ala akan kurniakan nikmat memberi syafaat itu kepada baginda di akhirat nanti. Fatardha bihi, nescaya kamu akan redha wahai Muhammad dengan kurniaan yang Allah Ta'ala bagi padamu. Wa hadha dalilun ala tahqiqil ulwi was sumuwi fid darain. Ini dalil menunjukkan kedudukan Nabi yang tinggi di sisi Allah, baik di dunia, baik di akhirat. Walaupun seluruh orang-orang kafir Quraisy nak hina Nabi, nak merendah-rendahkan baginda, hakikatnya baginda tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala di dunia dan juga di akhirat. Faya'lu dinuhu ala kullil adyan. Islam yang Nabi bawa, Islam ni adalah agama yang paling tinggi kedudukan, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yartafi'u qadruhu ala jami'il anbiya' wan nas bi syafa'atil uzma yaumal ardil akbari yaumal qiyamah. Bahkan kedudukan baginda sendiri berbanding bukan setakat seluruh manusia ibu ayah, tapi seluruh bukan setakat seluruh rasul, bukan setakat seluruh manusia biasa, tetapi dibandingkan dengan seluruh rasul pun baginda adalah lebih tinggi daripada semua rasul yang ada. Termasuklah para rasul ulul azmi di dunia pun baginda lebih tinggi daripada mereka kedudukan di akhirat nanti. Di mana ibu ayah, siapakah yang akan mula-mula beri syafaat kepada umat manusia ni? Siapa yang mula-mula sekali akan bagi syafaat kepada umat manusia di mahsyar? Semua umat manusia cari sampai Nabi Adam. Nabi Adam suruh cari Nabi Ibrahim, sampailah Nabi Isa AS. Nabi Isa suruh cari Nabi Muhammad SAW untuk memberi syafaat. Itulah dia Nabi Muhammad SAW yang mula-mula akan memberikan syafaat nanti di mahsyar, di akhirat. Itulah dia kurniaan besar Allah Ta'ala berikan kepada Nabi Muhammad SAW. Ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian bermula daripada ayat yang ke-6, Allah Ta'ala mengira-ngira, Allah Ta'ala menyebutkan nikmat-nikmat Allah kepada Nabi SAW sebelum pengutusan baginda. Seolah-olah Allah Ta'ala nak bagi tahu, ma taraknaka wa ma qalainaka qabla an ikhtarnaka wastafainaka. Maksudnya, wahai Muhammad, sebagaimana sebenarnya sebelum kenabian kau sendiri pun kami ni dah jaga kau sungguh-sungguh. Kami tak tinggalkan kau. Kami tak pernah tinggalkan kau wahai Muhammad. Maka Allah sebutkan balik supaya Nabi ingat apa yang Allah Ta'ala telah beri nikmat kepada baginda sebelum pengutusan baginda. Jadi Allah sebut, alam yajidka yatiman fa'awa.
Alam yajidka yatiman fa'awa. Bukankah? Jadi ibu ayah tengok. Lam itu alam, lam itu nafi. Biasa nafi terjemahnya tidak ataupun bukan. Tetapi sebelum lam yang terjemahnya tidak ataupun bukan, ada Allah sebutkan hamzah. Ada Allah sebutkan hamzah. Hamzah itu soalan. Maka digabungkan soalan, digabungkan di antara soalan dengan nafi, maka terjemahnya mungkin akan terjemah tidakkah ataupun bukankah. Jadi kalau ibu tengok banyak alam dalam Quran, kalimah alam itu kan. Lam mati tu. Jadi contoh di awal ayat macam ni, alam. Bukan di awal surah, di awal ayat. Biasanya terjemahnya tidakkah ataupun bukankah. Kadang-kadang ada juga di awal surah. Biasanya di awal ayat. Mungkin di tengah-tengah surah. Cuba tengok terjemah masing-masing. Apa terjemah alam? Boleh kongsikan dengan saya, ibu ayah. Apa terjemah alam? Bukankah Ibu Sanita? Bukankah yang lain? Sama tak? Bukankah? Ataupun tidakkah ke? Cuba tengok. Kalau sama pun kongsikan juga. Ibu Sanita punya terjemah bukankah alam? Ibu-ibu lain macam mana? Okey. Ibu Hazizah pun bukankah? Jadi nampak kan? Kalau bukan saja penafian. Tetapi ada kah sekali. Kah tu menunjukkan meraihkan soalan yang ada pada hamzah tu. Jadi alam tidakkah ataupun bukankah yajid. Yajid. Dia yakni Allah mendapati. Kamu. Bukankah Allah Ta'ala itu mendapati kamu. Kamu tu maksud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatiman. Dalam keadaan yatim. Maksudnya tiada ayah ya. Yatiman. Bagi dia kecil lagi tak ada ayah. Fa'awa. Lalu Allah Ta'ala Allah Ta'ala memelihara. Allah Ta'ala memelihara menjaga Nabi SAW. Okey. Ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maksudnya macam mana Allah menjaga tu? Allah Ta'ala berikan Nabi SAW dijaga pula oleh Datuk Nabi, oleh pak saudara Nabi Abu Talib. Okay. Jadi buaya Allah Ta'ala tidak membiarkan baginda sallallahu alaihi wasallam. Fa'awa, maka Allah Ta'ala berikan perlindungan maksudnya. Allah Ta'ala berikan perlindungan, Allah Ta'ala berikan penjagaan dengan asbab memberikan Nabi dijaga oleh Datuk Nabi. Setelah wafat Datuk Nabi dijaga pula oleh pak saudara Nabi Abu Talib. Okey, boleh kongsikan dengan saya ibu ayah apa terjemah awa dalam Quran terjemah ibu ayah? Kongsikan terjemah awa saja. Apa terjemah dia? Terjemah fa'awa saja. Ibu-ibu semua boleh kongsikan. Kalau boleh type lah insya-Allah. Kalau boleh cakap. Apa terjemah fa'awa? Melindungimu, betul lah, melindungimu. Okey. Wa wajadaka. Wa dan ayat 7 dan wajada Allah Ta'ala telah mendapati ka tu engkau wahai Muhammad dhallan. Dhallan. Dalam keadaan yang dhallan ni bukan maksud sesat. Masa kita faham sesat tu. Okey, maksudnya di sini buaya. Sesat tu maksudnya belum tak tahu hukum. Maksud sesat tu tidak tahu apakah hukum sesuatu perkara. Tu dhallan. Okey, fahda, lalu Allah Ta'ala memberikan petunjuk. Allah Ta'ala memberikan petunjuk. Okey. Itu maksud dhallan kat situ. Ya. Maksudnya dekat sini bukan sesat yang maksudnya lawan dia petunjuk. Macam ni boyah ya. Bukan Nabi tu sesat yang lawannya petunjuk macam kita faham ajaran sesat tu bukan. Sesat di sini maksudnya sesat di sini maksudnya satu kesilapan ataupun satu perkara yang Nabi tak jelas tentang hukum-hukum syarak, maka Allah bagi penjelasan. Itu maksud dia. Boleh faham tak maksud saya ibu ayah?
Maksud dhallan ni, sesat kat sini bukan sesat macam kita faham, sesat yang lawannya hidayah tu, bukan. Bukan sesat yang ajaran sesat tu, bukan. Sesat di sini mungkin ada sebarang hukum-hukum ataupun masalah syariah, masalah-masalah syariah yang Nabi tak jelas, lalu Allah Ta'ala jelaskan. Berikan petunjuk, berikan penjelasan, itu maksud dia. Okay. Fahada, lalu Allah Ta'ala berikan petunjuk, berikan jalan hidayah, jalan petunjuk lah maksud dia. Okay. Kemudian wawajadaka ailan. Jadi ibu ayah wa dan wajada dia mendapati. Ka engkau ailan dalam keadaan miskin. Ailan ni maksudnya dalam keadaan miskin. Fa'aghna, maka Allah Ta'ala mencukupkan. Jadi aghna ibu, Allah Ta'ala yang berikan kecukupan. Mungkin boleh terjemah mengkayakan, tapi takut kita salah faham. Ada yang faham kaya tu maksudnya banyak duit. Bukan. Kaya tu cukup apa yang ada, itulah kaya. Kaya ni ghina tu maksudnya tidak berhajat. Okey, fa'aghna, Allah Ta'ala cukupkan keperluan kamu. Allah Ta'ala cukupkan, lalu Nabi tidak meminta-minta lah maksudnya. Boleh ibu ayah ya. Allah cukupkan, maka Nabi tidak meminta-minta. Kenapa? Kerana ada hadis Nabi beritahu, laisal ghina an kasratil arad. Kaya itu bukan banyak aset. Walakin al-ghina ghinan nafs. Tapi kaya itu adalah kaya jiwa. Tu. Nabi kata orang yang kaya itu bukan kaya dia banyak aset, tapi kaya itu kaya jiwa dia. Berasa cukup dengan apa yang ada. Okey. Okey, jadi ibu ayah yang dirahmati Allah Ta'ala, itu dia ayat 6 sampai ayat 8. Ulang balik. Ayat 6 tadi, alam yajidka, bukankah dia, yakni Allah, mendapati kamu wahai Muhammad dalam keadaan yatim, fa'awa, lalu Allah berikan perlindungan, wawajadaka, dan dia mendapati engkau wahai Muhammad dhallan, dalam keadaan sesat. Sesat maknanya tidak jelas satu-satu hukum hakam agama. Fahada, lalu Allah Ta'ala berikan penjelasan, berikan petunjuk kepada jawapan yang sebenar. Wawajadaka ailan, dan dia mendapati engkau wahai Muhammad ailan, dalam keadaan miskin. Fa'aghna, lalu Allah Ta'ala mencukupkan hajat kamu. Itu baru terjemah ibu ayah, belum tafsiran dia. Apakah tafsiran dia? Ai alam yajidka rabbuka yatiman la abalaka. Tafsiran dia, bukankah Allah Ta'ala mendapati engkau wahai Muhammad yatim, tak ada bapa. Tak ada bapa, faja'ala laka ma'wa ta'wi ilaih. Maka Allah Ta'ala menjadikan bagimu tempat perlindungan. Apa dia tempat perlindungan tu? Wahwa baitu jaddika Abdul Muttalib. Iaitulah Nabi berlindung di rumah datuk Nabi Abdul Muttalib. Wa ammika Abi Talib. Selepas kewafatan Abdul Muttalib, Nabi dibesarkan di rumah Abi Talib. Fa innahu faqada abahu wa huwa fi batni ummih. Nabi ini kehilangan ayahanda baginda ketika baginda dalam perut Siti Aminah lagi. Au ba'da wiladatihi. Au summa tufiyat ummuhu Aminatu bintu Wahbin. Nabi umur 6 tahun, wafat pula ibunda baginda Siti Aminah. Summa kana fi kafalati jaddihi Abdul Muttalib. Kemudian baginda pun berada dalam tanggungan datuk baginda Abdul Muttalib sampailah datuk baginda wafat. Umur baginda ketika itu 8 tahun. Kemudian fakafilahu ammuhu Abu Talib. Kemudian pak saudara Nabi yang jaga Nabi, Abu Talib. Sentiasalah Abu Talib summa lam yazal yahutuhu wa yansuruhu ba'da an ibtaza'ahu Allahu ala ra'si 40 sanah. Sampailah Nabi umur 40 tahun, Abu Talib masih lagi menjaga Nabi SAW. Maksudnya bukan jaga Nabi macam budak-budak, tak adalah. Masih menjaga Nabi, masih ambil berat pasal Nabi SAW. Dari baginda kecil umur 8 tahun, sampailah umur 40, Nabi diangkat sebagai Rasul pun,
masih Abu Talib menjaga Nabi SAW daripada diapa-apakan oleh siapa pun. Kemudian wawajadaka ghafilan an ahkami syara'i hairan fi ma'rifati asahil aqaid. Kemudian Allah Ta'ala mendapati kau wahai Muhammad tidak jelas tentang apa-apa hukum syarak. Dalam keadaan tertanya-tanya, maka Allah Ta'ala berikan jawapan, berikan hukum-hukum syarak, berikan penjelasan. Allah turunkan ayat Quran dan sebagainya lah. Fahadaka lidzalik, Allah Ta'ala bagi petunjuk kepadamu wahai Muhammad untuk mengetahui hukum-hukum syarak. Kemudian wawajadaka faqiran za ayalin la mala laka. Kemudian wahai Muhammad, Allah Ta'ala mendapati kamu miskin, kamu tak ada harta. Fa aghnaka bi ribhi tijarati fi mali Khadijah. Lalu Allah Ta'ala cukupkan rezeki engkau, kayakan kamu, cukupkan rezekimu dengan keuntungan berniaga barang-barang Siti Khadijah. Umur Nabi berapa ni Bu Ayah? Yang Nabi jualkan barang-barang Siti Khadijah. Masa ni Nabi tak kahwin lagi dengan Siti Khadijah. Berapa umur Nabi? Ingat tak? Pernah kita bincang dalam sirah. Umur Nabi 25 tahun. Umur Nabi 25, umur Siti Khadijah 40. Lepas daripada itu, baginda pun berkahwin dengan Siti Khadijah. Okay. Ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rawa Ibnu Jaririn wa Ibnu Abi Hatim an Qatadah fi qawlihi alam yajidka yatiman fa'awa. Sampailah wa wajadaka a'ilan fa'aghna, qala kanat hadhihi manazila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabla an yab'athahu Allah azza wa jalla. Jadi menurut daripada Qatadah, dia kata ayat yang ke-6 sampai ke-8 ini menunjukkan kedudukan Nabi SAW sebelum dibangkitkan sebagai Rasul. Sebelum diutuskan sebagai Rasul. Itulah kedudukan Nabi SAW. Allah Ta'ala ingatkan balik Nabi SAW segala nikmat yang Allah kurniakan kepada baginda sebelum baginda diangkat sebagai Rasul. Nak bagi tahu Allah Ta'ala tak pernah lupakan Nabi, tak pernah abaikan Nabi, tak pernah tinggalkan Nabi. Walaupun Nabi tak jadi Rasul lagi pun Allah Ta'ala dah sentiasa bersama Nabi SAW. Kemudian ayat 9 sampai 11. Okay. Fa'ammal yatim, Allah Ta'ala nak ajarkan akhlak secara akhlak kita bermuamalah. Fa'ammal yatima fala taqhar. Adapun anak yatim fala taqhar, janganlah sekali-kali engkau berkeras, kau berkasar. Maksudnya kama kanat yatiman fa'awakallah, kama kunta yatiman fa'awakallah fala tastazillal yatima watan wa tuhinhu. Sebagaimana wahai Muhammad, dulu engkau juga anak yatim, maka sekarang ini setelah engkau jadi Rasul, jangan sesekali kamu herdik anak yatim. Jangan berkeras dengan anak yatim, kerana mereka ini golongan yang lemah. Bahkan tunaikanlah haknya, buatlah baik kepadanya. Addihi haqqahu, tunaikan hak dia. Wa ahsin ilaihi, buat baik kepadanya. Wa talaqqaf bihi, berlemah lembut dengan anak yatim. Okay. Wadhkur yatamak, ingatlah ketika mana kamu yatim dulu wahai Muhammad. Lidza kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhsinu ilal yatimi wa yubirruhu wa yusi bil yatama khairan. Oleh kerana itulah kita dapati Nabi SAW sentiasa buat baik dengan anak yatim, berbuat kebajikan, dan Nabi sentiasa pesan buat baik pada anak-anak yatim. Kemudian apa dia akhlak ijtima'i, akhlak
ataupun muamalat secara bermasyarakat kita yang diajar. Wa amasaila, adapun orang yang meminta, fala tanhar, janganlah kamu herdik. Jangan kamu herdik orang yang meminta. Ai wa kama kunta dhallan fahadakallah fala tanhar as-su'ala as-sa'ila al-mustarsyida fil ilmi. Janganlah sesekali kamu mengherdik orang yang nakkan petunjuk dalam ilmu agama. Orang nak belajar, kamu jangan herdik. Mungkin datang tak kena masa ke apa ke, kamu cakap elok-elok kat dia, datanglah waktu lain ke apa ke. Macam kita lah, kalau kita ada ilmu sikit, kalau ada orang nak belajar, kita tak sedia nak mengajar waktu itu, cakap elok-elok. Kita sedia pada waktu lain ke apa ke. Jangan kita pelekehkan siapa-siapa saja yang nak minta bertanya satu-satu ilmu dengan kita. Kalau kita tahu, cakap tahu. Kalau kita tak tahu, cakap tak tahu. Kalau kita sibuk waktu tu, waktu lain baru boleh jawab, cakap pada dia, saya akan jawab pada waktu yang saya lapar. Macam itu pun tak apa. Ataupun minta apa? Satu minta ilmu ataupun minta kita punya harta. Kalau tak nak bagi, cukuplah. Jangan kita herdik dia. Cakaplah apa-apa saja tapi jangan kita herdik dia. InsyaAllah ya. Kalau tak nak bagi, jangan herdik. Itu pesan Nabi, pesan Allah Ta'ala kepada Nabi SAW. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis, yang terakhir, adapun dengan nikmat Tuhanmu, ceritakanlah. Fahaddis, ceritakanlah. Maknanya tahaddas bi ni'mah. Ceritakan nikmat Allah bagi pada kita. Washkur hadhihi ni'mata wa hiya an-nubuwwah wal Quran. Dan berterima kasihlah wahai Muhammad terhadap nikmat yang kami kurniakan, iaitu nikmat kenabian dan juga Al-Quran. Dan apa saja nikmat yang Allah bagi tahu dalam Al-Quran. Dan ibu ayah, menceritakan nikmat-nikmat Allah pada kita ni adalah satu bentuk kesyukuran. Contohnya, kita ada satu-satu nikmat Allah bagi pada kita, kita kata, Alhamdulillah Allah Ta'ala yang bagi saya nikmat sekian-sekian. Macam tu. Syukur pada Allah. Orang puji kita atas kekayaan kita. Alhamdulillah Allah Ta'ala yang bagi sedikit harta pada saya. Ilmu Allah puji, orang puji ilmu kita. Alhamdulillah Allah Ta'ala yang bagi pengetahuan ni pada saya. Allah bagi kita Allah bagi pada kita ada kebun kita, Masya Allah, Tabarakallah, keluarkan hasil yang baik. Alhamdulillah Allah Ta'ala yang bagi kebun saya ni keluar hasil yang baik. Apa saja nikmat Allah bagi pada kita, syukur. Nikmat dapat minum, Alhamdulillah ya Allah, terima kasih bagi aku minum. Dapat makan, terima kasih ya Allah bagi aku makan. Dan nikmat terbesar adalah nikmat iman dan Islam. Terima kasih ya Allah bagi aku iman, bagi aku Islam. Jadi sekat itulah ibu ayah, tadabbur surah Ad-Duha bahagian kedua pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat kepada semua insya-Allah ya. Setakat itu saja, aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Insya-Allah pukul 11, siapa ada ke lapangan pukul 11 nanti kita sambung dengan tadarus Al-Quran insya-Allah ya. Siapa yang nak join boleh join. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Ramai-ramai ibu ayah, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta